Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu Farhana binti Abdul Rahim. InsyaAllah hari ini ingin berkongsikan amsal hadis di bawah tajuk perumpamaan ilmu. Jadi perumpamaan ini merupakan satu gaya bahasa yang digunakan oleh Allah SWT sebagai satu pendekatan untuk menyampaikan mesejnya. Perintah Allah kepada manusia untuk sentiasa belajar dan mencari ilmu merupakan tuntutan kewajipan yang tidak boleh diabaikan. Seperti kita tahu, wahyu pertama dalam Al-Quran juga menyarankan manusia untuk sentiasa mencari ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya ia lebih daripada itu. Ia adalah amar penegasan bahawa dengan mencari ilmu, manusia telah menunaikan tugas utama mereka, iaitu mencari tuntutan dan matlamat hidup yang sebenar. Jadi ilmu ibarat air hujan yang menyirami tanaman yang berkembang dan tetap tumbuh sehingga dapat memberi manfaat kepada yang lain. Jadi perumpamaan ini diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud dari Abu Musa dari Nabi SAW, baginda bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutuskanku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan ada tanah yang keras lalu menahan air sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum haiwan dan untuk menyiram tanaman. Dan ada tanah yang permukaannya berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama, yang faham dan mendapat manfaat daripada apa yang aku disuruh Allah untuk menyampaikannya, dipelajari dan mengajarkannya. Begitu juga perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli tentang petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Jadi dalam Fathul Bari dinukilkan kata Imam Al-Qurtubi dan selain beliau bahawa hadis ini mempunyai 3 kategori manusia. Yang pertama adalah orang yang berilmu, beramal dengan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Mereka ini adalah umpama tanah yang subur apabila ditipu hujan, ia menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan. Ini bermakna orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmu yang diperolehi dan dia menyebarkan kepada orang lain. Ianya bermanfaat kepada dirinya dan masyarakat yang lain. Yang kedua, orang yang berilmu kurang dalam amalan atau kurang memahami ilmu yang didapati, akan tetapi dia tetap menyampaikan ilmu tersebut. Ini seperti tanah yang keras, ia tidak dapat menyerap air, akan tetapi air yang bertakuk itu memberi manfaat kepada makhluk lain. Ini dapat disimpulkan bahawa orang yang berilmu namun dia kurang dalam amalannya, tetapi dia tetap menyebarkan ilmu yang diperolehi itu kerana dia mengetahui akan ada manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang berilmu tetapi tidak berusaha memahami atau menghafaznya, tidak juga beramal dengannya dan tidak juga berkongsi ilmu itu. Ia seperti tanah yang tidak subur untuk menumbuhkan tumbuhan dan tidak juga dapat menakung air. Ilmu itu tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dia bermakna orang itu berilmu tapi dia tak ada usaha untuk memahami ilmu yang diperolehi itu dan tidak juga mengamalkan ilmu itu, apalagi berkongsi ilmu yang diperolehi itu kepada masyarakat yang lain. Jadi sebenarnya ilmu bermanfaat hingga wafat. Kerana apa? Manusia setelah meninggal dunia maka terputus segala hal keduniaan pada dirinya. Namun melalui ilmu yang ditinggalkan atau yang disampaikan, seseorang akan dikenal sepanjang zaman. Jadi istilah menulislah maka kau akan abadi adalah bentuk proses penularan ilmu melalui tulisan. Jadi ilmu yang terdapat dalam tulisan tersebut akan bermanfaat, bahkan penulis ni akan dikenal walaupun telah meninggal dunia. Jadi saya menyarankan kepada semua, termasuk diri saya, untuk sentiasa mencari ilmu yang benar dengan landasan yang betul, iaitu 3 asas ilmu fardu ain, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf yang menjadi panduan kepada diri kita untuk mendapat ilmu yang sebenar, seterusnya mendapat redha Allah melalui amalan dan penghayatan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.